على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أكرمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan inayah dari ayah daripada Allah, kita dapat sama-sama meneruskan lagi pengajian kita daripada kitab Fathul Mu'in, yang mana kita sampai pada berkaitan dengan solat musafir. Solat musafir, muka surat wa yantahi 770 wa yantahi as-safar. Situ dah. Yang terjemahnya pada muka surat 127, terjemahan bahasa Melayu kita pada perenggan ke-720. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi bid-darain amin ya rabbal alamin. Qala wa yantahi as-safaru bi'audihi ila watanihi wa in kana marran bihi aw ila mawdi'in akhara wa nawa iqamatahu bihi mutlaqan aw arba'ata ayyamin sihahin aw alima anna irbahu la yanqadi fiha thumma in kana yarju husulahu kulla waqtin qasara 18 yawman. Kata dia, terhabis safarnya dengan kembalinya musafir tadilah, kembali kepada watannya. Watan ni maknanya tempat dia, tempat negeri asal dia, tempat mustautin dia, kepada watannya, sekalipun dia lalu padanya, lalu saja pun. Jadi kira putuslah. Atau kepada tempat lain, bukan tempat asal mustautin dia, tempat lain, dan dia niat bermukim padanya, pada tempat tadi, semata-mata niat bermukim secara mutlak, semata-mata, atau 4 hari penuh, atau diketahui hajatnya tidak selesai pada 4 hari. Kemudian jika dia berharap terhasil hajatnya pada setiap waktu, boleh dia mengqasar 18 hari. Penggang ni Syekh Sulaiman Al-Qurdi, dia pecah masalah ni jadi 10. Dalam ni dia gabung, musannif pengarang dia gabung belaka ataupun dia ikhtisarkan masalah-masalah bilakah putus musafir. Ini penting. Bila seseorang tu tak boleh nak jamak qasar dah. Nampak? Ni masalah inqita'us safar. Bila dikira seorang tu putus musafir, bila putus musafir dia tak boleh jamak qasar. Ni antara masalah yang dibuat khulasa, dibuat dawabit oleh Syekh Sulaiman Al-Qurdi, yang mana kata lam aqif alaihi qabl, aku tak jumpa lagi orang yang buat khulasa sebegini. Mana? Okey, kita nampak masalah ni rekah je himpun. Dia pecah 10 masalah. Okey, kita terang dululah. Kita terang dulu, kat kita baca kitab.
Jadi seseorang tu dia bermusafir, syarat musafir mesti 2 marhalah dan lebih. Maknanya kita ambil 80 km ke atas. Okey. Bila seorang tu kira tak boleh nak ambil rukhsah jamak qasar, kira putus musafir. Okay. Jadi yang pertama dia bagi 5. Syekh Sulaiman Qudi bagi 5 sebab. Pertamanya ialah dengan sampai ke tempat permulaan musafir. Sampai pada tempat permulaan musafir. Yang kedua, dengan dia kembali, start kembali. Dia mula kembali. 2. Yang ketiga, dengan dia niat nak kembali. Yang keempat, dengan dia niat iqamah. Dengan niat iqamah. Iqamah mana tu? Dia niat iqamah 4 hari. Niat iqamah 4 hari. Dan yang kelima ni, dia niat iqamah juga, tapi iqamah juga. Dan ada masalah kelima ni, dia niat iqamah semata-mata iqamah, tapi dengan syarat lah, bukan iqamah semata-mata. Orang yang ada dengan iqamah. Tadi dengan niat iqamah, yang keempat dengan niat iqamah, yang kelima dengan iqamah. Dengan iqamah dia tu duduk. Jadi setiap daripada 5 perkara tadi. Pertama dia safar ke tempat permulaan musafir. Yang kedua, mula kembali, mula perjalanan balik. Yang ketiga, niat nak balik. Yang keempat ialah niat nak iqamah. Yang kelima ialah iqamah tu. Lepas tu setiap pada 5 tadi, dia ada 2 cabang. Hak ni, tujuan 5 ni tujuan nak ingat masalah je. Hak kita ni, untuk orang awam ni kena tahu situasi mana. Ni mungkin banyak orang tanyalah, banyak dan kerap kali orang tanya masalah, kalau gini saya boleh jamak qasar tak? Kalau saya pergi mesyuarat Kuala Lumpur, mesyuarat bukan 2-3 hari, mesyuarat seminggu, pergi hari Jumaat, balik pula hari Khamis minggu depan. Lepas tu saya sampai sana, boleh tak saya nak jamak qasar? Macam-macam kita dengar jawapan. Boleh kata dalam masa 3 hari boleh pergi, lepas tu tak boleh. Tak. Macam-macam kita dengar jawapan. Jadi sekarang ni, apakah pandangan mazhab Syafi'i dalam masalah ni? Okey. Tengok. Yang pertama akan putus musafir kalau kita kembali, kita sampai. Yang pertama, kita sampai ke tempat mula musafir. Sama ada, dia jadi pecah 2 masalah. Kita sampai balik ke tempat permulaan musafir daripada musafir hak panjang. Daripada musafir hak panjang, kita sampai balik ke tempat kita mula musafir. Kita mula musafir keluar daripada kampung kita. Sampai balik ke kampung kita. Maka siapa saja masuk je dalam kampung, bukan sampai rumah. Masuk dalam kampung, putus dah musafir. Masuk dalam kawasan, kalau zaman dulu dia ada tembok. Bagaimana tersebut minggu lepas kan, macam ni. Bila dikira permulaan nak kira musafir. Nampak tak? Jadi siapa je masuk dalam tembok kawasan kampung, habis dah, putus dah musafir kita. Maknanya masuk dalam kampung ada sejid surah, tak ada jamak qasar dah situ. Maknanya kalau orang mari kembali balik daripada Bah, sesembah tak apa lagi, masuk kampung ni tak boleh lah. Kampung dia mana? Kampungnya Batu Buruk. Sesembah tak apa lagi. Kampung dia mana? Dia naik lapangan terbang, tak semayang lagi gari isyak ni, turun lapangan terbang nak semayang. Kampungnya mana? Kampung dia katakanlah Seberang Taki. Tak apa lagi. Sebab tak masuk di kawasan kampung. Ingat, bukan sampai rumah. Bukan sampai rumah. Masuk kawasan kampung. Maknanya yang pertama ialah dia sampai ke tempat permulaan musafirnya. Okay. Kemudian dia ada lagi khilaf sini, adakah mustaqil tak mustaqil, khilaf antara nihayah tu tak apalah. Yang ada kitab boleh tengok dalam yang. Yang kedua,
dia kembali kembali balik ke tempat dia mula musafir, tapi bukan kampung dia, tempat dia nak iqamah situ. Jadi sini ia akan batal dengan syarat dia nak iqamah. Contoh senang, nak iqamah ni makna nak duduk 4 hari dan lebih. Contoh senang tuan ya. Contoh senang pelajar universiti. Pelajar hok duduk asrama, kiralah yang duduk menetap lama. Dia bukan kampung dia asrama. Jangan kampung dia pula. Asrama dia universiti tu, kampus dia tu bukan kampung dia. Jadi dia statusnya bermukim. Istilah syarat dia panggil bermukim. Bukan kod bahasa Melayu. Kod bahasa Melayu kita kan panggil kita duduk kampung ni, kita mukim sini dah. Lepas tu kita menetap, lain cerita. Ni mukim istilah syarat ialah orang yang duduk pada satu tempat 4 hari penuh dan lebih. Okey. Pelajar tadi, ni masuk tengah bulan 10. Menteri Pengajian Tinggi Kampung boleh dah masuk kemasukan secara beransur-ansur ke kampus. Dia balik kampus. Kampus tu bukan kampung dia. Tapi dia duduk lama. Mana lama? 1 semester. Duduk lama contohnya 2-3 minggu. Dia sapa saja. Jadi sapa tu lain cerita. Katakanlah dia daripada kampus keluar, dia duduk kampus. Dia keluar pergi Kuala Lumpur, naik bas rombongan. Balik semula sampai saja masuk dalam kawasan mukim kampus dia lah. Kawasan kampung kampus dia ada. Masuk saja telah putus. Tu apa? Putus musafir dia. Sebab apa? Sebab dia nak duduk situ 4 hari penuh dan lebih. Itu masalah pertama. Jelas tak? Okay. Jadi sama ada balik kepada perkampungan tempat mustautin ataupun tempat yang dia nak mukim 4 hari dan lebih. Okay. Yang kedua, situasi yang kedua ialah putus musafir dengan semata-mata permulaan perjalanan balik. Mula perjalanan balik. Gua ni juga ada 2 masalah. Pertamanya ialah orang yang keluar daripada kampung dia, dak sampai 2 marhalah. Dak cukup 2 marhalah. Mana 50 km main telefon dah. Kena balik ni. Apa balik? Bini nak beranak. Bini nak beranak cepat-cepatlah. Dak bini pun bini hak lain nak beranak. Bodoh. Jadi kita cepat-cepat balik. Ada urusan penting ni. Jadi dak sampai 2 marhalah. Dia pulang daripada musafir yang tidak sampai 2 marhalah. Nak pergi lebih. Tapi dak sampai lagi 2 marhalah, kata tengah jalan nak pergi ke Kemamang. Sampai ke Dungu, orang telefon dah ni cepat-cepat ni. Ada kecemasan benda, kena balik. Patah balik. Mula patah balik tu putus dah. Putus musafir dah. Faham? Dia ni yang kedua ni, putus musafir dengan permulaan perjalanan balik. Okay. Yang pertama tadi daripada kembali ke tempat dia mustautin. Yang kedua, kembali kepada bukan tempat mustautin tapi nak duduk 4 hari lebih. Sama kat macam tadilah. Contoh orang pelajar universiti, duduk universiti, nak pergi berjalanan balik, nak pergi musafir. Dia duduk universiti, dia nak musafir keluar lebih 2 marhalah. Tak sampai 2 marhalah, tengah jalan kena balik semula, kena hantar report ke, nak kena hantar kerja khusus ke apa, dia pun balik. Jarak tu kurang 2 marhalah. Niat saja nak balik, bukan niat balik, balik saja. Perjalanan balik je dikira dah putus dah. Nampak tak? Putus dah. Mana orang tadi daripada Terengganu nak pergi ke Mama sampai Dungung, tak cukup 2 marhalah. Start pulang, dia pulang balik je, dia kona balik kereta nak balik, putus dah perjalanan. Nampak? Okay. Yang ketiga, dengan niat nak balik. Niat nak balik. Okey. Jadi hak dia dengan niat nak balik ni, dua, nak balik ke tempat dia mustautin. Nak balik ke tempat dia mustautin. Ni yang jadi ketiga ni beza benda. Yang ketiga ni niat nak balik. Jadi contoh kita pergi ke Mamang. Tak boleh letak negeri ke boleh dah ni? Tak dengar ni. Tak boleh lagi. Tak boleh pula. Tak boleh pula. Jadi ke Mamang lah. Ke Mamang, nak pergi ke Mamang.
Jadi nak pergi ke Mama. Siapa je ke Mama, 2 mahalah dah lah. Lepas tu kita niat di ke Mama tu, kita duduk dan kita niat nak balik lah. Niat nak balik. Dengan niat nak balik, putus dah musafir kita. Maknanya kita tak boleh nak jamak qasar situ. Dah, nak apa ni? Niat nak balik tu. Bi mujarradin niyati, dengan semata-mata niyati rujuk, niat nak balik. Lepas tu masa kita niat nak balik tu, kita duduk kita menetap di satu tempat, walaupun tempat itu jauh lah. Kita niat nak balik. Dengan niat nak balik tu putus musafir kita. Bila begitu tak boleh ambil lah usah jamak qasar. Dah bila boleh pula? Tubik jalan pula. Keluar pula boleh lah. Pergi Kuala Terengganu ke Mama. Duduk ke Mama, ni nak balik lah. Putus. Lepas tu balik tu start balik pula. Musafir lain pula. Boleh pula lah. Faham tak? Jadi bila start keluar tu boleh pula. Sebab kita nak pergi jarak yang lebih 2 mahalah. Jadi yang ketiga ni putus dengan niat. Ni kalau ikutnya teknikal sikit lah. Teknikal sikit, tapi dawabit yang ulama buat ni tujuannya untuk impon dan ikat masalah tu, supaya pelajar-pelajar tulabul ilm dapat ingat masalah tu je. Untuk orang awam ni tak perlu kita ingat 10 tak perlu. Cuma ada orang nak mengaji ni kita buat terang supaya apa? Supaya masalah tu dekat. Jadi niat yang ketiga ni dengan semata niat. Jadi masalah pertama tadi semata niat nak kembali ke tempat dia mustautin. Yang keduanya nak kembali kepada bukan tempat mustautin, tapi nak duduk di tempat tu 4 hari dan lebih. Maknanya nak kembali kepada tempat bermukim. Tadi nampak persamaan ni apa? Tiga masalah tadi. Masalah pertama ialah kembali kepada tempat mustautin. Masalah kedua ialah kembali tempat mukim. Kembali kepada tempat dia bermukim. Mana? Dia duduk dah pergi ke Mama dah. Lepas tu dia niat. Masa duduk ke Mama tu dia niat nak balik. Nak balik mana? Balik semula ke asrama. Nak duduk lama mana? 4 hari dan lebih. Maknanya dia nak kembali ke tempat bermukim. Maka masa niat tu putus dah. Dah keluar tu musafir baru pula. Boleh jamak qasar pula. Okey, jelas. Yang keempat, dengan niat nak iqamah, niat nak bermukim. Niat nak bermukim. Okey. Yang ni tadi selesai tadi, niat nak kembali, ni niat nak bermukim. Jadi pecah 2 masalah pula. Pertama, dia niat untuk bermukim. Niat untuk bermukim sebelum sampai sesuatu tempat. Kita nak pergi hotel Kuala Lumpur, Raya Culang. Raya Culang ada? Raya Culang. Nak pergi situ sebab orang kata ada buffet breakfast. Orang katalah ada setengah hotel tak ada lagi. Jadi nak pergi ke Raya Culang. Jadi nak pergi Raya Culang tu, tahu dah kita akan duduk di sana 4 hari dan lebih. 4 hari penuh dan lebih. Sekali kita kira macam mana nak kira 4 hari. 4 hari penuh dan lebih. Apa kita kira lalu lah. Siapa-siapa ni kita kira lalu. Okey, macam mana nak kira? Ni juga teknikal ni. Tak ada whiteboard. Guna tak apalah, tak payah sebab boleh khayal sikit lah. Nak lukis dalam otak. Dia gini cara nak senang, dia nak kira 4 hari. Dia dikira status bermukim bila duduk satu tempat 4 hari penuh dan lebih. Macam mana nak kira hari penuh? Tak termasuk hari masuk, hari safar dan hari keluar. Hari safar, hari keluar tak masuk. Katakanlah dia safar di Kuala Lumpur, garik ni. Maknanya safar lepas malam dah lah. Lepas malam dah. Malam tak kira. Malam tu dikira masuk. Start bila? Terbit fajar. Subuh. Subuh hari Jumaat, safar subuh Sabtu sehari. Jadi Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin. Isnin. Isnin tu bila tu? Tengok. Jadi tu kena ada lukis senang sikit tu. Sebab kena nak tengok dia punya masa. Okey, kita ambil subuh. Subuh Jumaat. Subuh esok lah.
Dia mari sampai malam. Malam tak kira. Start daripada fajar, subuh. Subuh Jumaat satu hari, subuh. Lepas tu hari kedua ialah subuh Sabtu, subuh Ahad, subuh Isnin. Subuh Isnin sampai ke Selasa. Subuh Selasa tu baru terbit. Nampak? Jadi apa? Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin. Selasa baru dia keluar. Lepas subuh Selasa baru dia keluar. Nampak? Selasa baru keluar. Jadi apa hari dia? Dia telah duduk di satu tempat 4 hari penuh. Malam Jumaat tak kira. Startnya subuh Jumaat, subuh Sabtu, subuh Ahad, subuh Isnin. Hari Selasa lepas subuh dia terbit. Dia telah berada 4 hari penuh. Panjang kan? Orang ni dia habis musafirnya, dia niat dah. Sebelum sampai ni dia nak doa. Dia mari tolak malam ni sampai, nak balik hari Selasa ni. Sampai je ke hotel, tak boleh jamak rasa dah. Sampai saja tak boleh dah. Faham tak? Sama lah orang nak kalau dulu kursus induksi ke, kursus apa ni, banner semangat ke, pupuk semangat ke, tak ada semangat pun banner apa dah. Tak kira lah. Jadi kursus-kursus yang ambil masa seminggu, dia tahu dah nak duduk di apa nama ni, Kuala Kubu dah contohnya. Seminggu. Sampai Kuala Kubu dah jamak rasa dah. Tapi orang ni banyak silap ni. Kata tak pergi. Tak pergi 3 hari. 3 hari. Lepas 3 hari boleh lah. 3 hari isu lain. Apa tu? Masalah ni kena kuatin molek. Jangan pukul locong je. Dah kan boleh dalam masa 3 hari. 3 hari masalah lain. Masalah berbeza. Sebab tu dibuat perincian-perincian ni supaya jangan kita tersalah. Jadi bila dia sampai saja ke tempat dia tuju tu, sampai saja sebab dia dah niat dah. Sampai saja dah putus musafir. Tak boleh jamak kosong. Bila pula boleh? Tubik lagi ya. Tubik nak balik semula kan? Jarak perjalanan 2 mahalah lebih. Ke start mula musafir baru. Okey, boleh. Okey. Yang kedua, tadi masalah pertama, masalah keempat, pecahan yang pertama. Yang kedua, dia meniat mukim. Nampak dah tak dia? Macam mana nak kira dah? Tadi kalau sampai malam, kalau sampai siang pula. Maknanya kita kata kita jalan tolak malam ni sampai pagi esok di Kuala Lumpur. Sampai pagi esok di Kuala Lumpur. Jumaat dah wajib dah sebab kita keluar sebelum subuh ni. Nak sembahyang Jumaat pun tak apa. Tapi kalau makna dak sembahyang pun gugurlah Jumaat tu. Sebab kita keluar sebelum subuh. Okey, jadi sampai ni pagi esok di Kuala Lumpur. Tempat kita nak khusuf. Pagi esok siang tu tak kira. Sampai ke garik baru start. Jadi malam Sabtu lah. Malam Sabtu, malam Ahad, lepas tu malam Isnin, malam Selasa. Sampailah malam Khamis. Tubik lepas malam Khamis dah. Malam Khamis baru tubik dah. Tu baru dikira dia bila sampai saja dia tak boleh jamak qasar. Nampak tak? Ingat 4 hari penuh. Dah ada kita sebut 3 hari. 3 hari tu hak boleh. Jadi kadang-kadang hak jadi keliru ni sebab dia salah letak nanda. Salah letak nanda. Nanda je kan. Hak 3 hari tu hak kata selama mana dalam 3 hari boleh lagi. Contoh kita tolak dak ke Kuala Lumpur, sampailah esok. Nak balik bila? Nak balik hari Senin. Esok siang tak kira dah. Lepas tu malam Sabtu malam, Ahad malam, Senin. Senin balik. Baru 2 hari lebih ni. Hak ni dah apa ni? Nampak? Jadi biar tak molek nada. Hak 3 tu kita buang lah. Buang kan dia sebab takut jadi keliru. Jadi penandanya ialah mukim ke? Apa istilah bermukim? Bermukim orang yang menetap pada suatu tempat 4 hari penuh dan lebih. 4 hari penuh maknanya dah masuk hari datang dan hari keluar. Jelas? Okey. Yang kedua ni mana tadi? Orang tadi dia dak niat masa dalam dak niat sebelum sampai. Masa sampai dah. Sampai dah baru dia niat. Atau lepas sampai tu. Ketika sampai ataupun selepas sampai dah. Masa duduk dah Kuala Lumpur. Tak tahu apa ni program kita ni? Tahu tak? Dah tahu. Sebab penganjur tidak beri tentatif lagi. Kita pun
bidang terju. Bidang terju. Orang kata nak pergi dah mesyuarat, nak pergilah, nak tubik lama dah tubik keluar negeri ni. Tubik pada perintah negeri ni. Orang beri pula pergi free. Pergi dah tahu benda. Sampai baru nampak terfatih. Lah, duduk lama juga rupanya. Lama juga. Maknanya kita dah sampai dulu. Kita niat iqamah setelah sampai. Jadi bila putus? Lepas kita tahu. Lepas kita tahu tu putus. Bukan semata-mata sampai, dah tahu lagi kan. Lepas kita tahu nak duduk lebih pada 4 hari penuh, habis yang putus. Dah sebelum tu kata dalam mayan dah tadi. Apa mayan lepas dah lah. Nampak beza. Okay. Dah hak kelima ni, dengan seorang itu menetap di sesuatu tempat. Menetap di tempat itu, iqamah. Dengan semata iqamah, tanpa syarat lain. Ini guana ni. Ini masalah pertama ialah orang tu duduk setempat yang mana dia duduk tu tak tahu nak duduk lama mana. Saja nak duduk. Contoh nak duduk rumah anak. Nak duduk rumah anak saya sajalah. Nak duduk rumah anak, nak berehat. Okey, pergilah ke Lumpur duduk rumah anak. Tak tahu nak duduk lama mana. Hari pertama boleh pergi. Hari kedua boleh pergi. Hari ketiga boleh lagi. Hari keempat mana? Dia putus dengan niat iqamah 4 hari. Hari keempat duduk lebih dah. Tak boleh dah lepas tu. Nampak tak? Maknanya dia telah cukup 4 hari. Maknanya lebih pada tu tak boleh dah. Kalau maknanya sebelum sempurna hari 4 tu, boleh jadi nak balik. Dah kata sedap lah duduk. Dah duduk rumah orang ni sedap. Duduk rumah orang ni sedap. Jadi habis 4 hari dah boleh lah. Nak duduk lama lagi? Tak boleh jamak kosong dah. Nak duduk lama lagi tak boleh jamak kosong dah. Sebab dia telah dikira bertukar status menjadi orang bermukim. Faham tak ni? Kita nak pergi satu tempat, tak ada niat nak duduk lama mana. Saja nak duduk, rehat hari, sedap dah duduk 2 hari, 3 hari, 4 hari. Lepas 4 hari nak duduk lagi. Tak boleh dah. Jadi saat hari pertama, 2, 3, 4 tu boleh jamak kosong ni. Ni masalah hak kata boleh jamak kosong dalam masa 3 hari ni. Nampak tak? Hak kita tak tahu niat nak duduk lama mana. Kita belum putuskan lagi nak duduk lama mana. Boleh lah. Dengan berlalu 4 hari lepas tu tak boleh dah. Okay. Okay. Kemudian seterusnya, yang kedua ni, dia ni sampai satu tempat duduk, dia ada tugas, dia ada kerja yang tak tahu bila selesai. Dia ada kerja yang tidak tahu bila selesai. Dia mengharap selesai semua. Contoh orang pergi kerja mesyuarat ataupun meeting ataupun ada urusan bisnes, tak tahu jumpa klien bila. Ataupun kadang-kadang kerana kes mahkamah ke apa ikut lah. Tak tahu selesai benda, tangguh. Ni orang yang mana tidak ada tarikh tetap dia selesai urusannya. Tapi dia mengharap sama, kalau selesai esok nak balik lah. Selesai lusa nak balik lah. Nak atas surat contohnya nak urusan, nak selesai tulang nak balik lah. Maka orang ni yang mengharap sentiasa urusannya selesai. Sampai bila dia boleh jamak kosong? 18 hari. Hak ni kes 18 hari ni. Jadi jangan tukar tu. Tengok molek. Hak tadi 4 hari aja sebab dia tak ada apa-apa. Dia nak duduk saja. Maka habis 4 hari tak boleh lah. Dia kira dah status bermukim. Ni orang ada urusan yang mana tak tahu selesai bila. Dia harap kalau selesai nak balik, selesai nak balik. Naik kapal terbang kita queue nak jumpa klien, tak selesai lagi, tak selesai. Sehari, 2 hari, 3 hari sampai 18 hari dia boleh jamak kosong. Lepas tu tak boleh. Nampak? Habis itu 10 masalah yang dihimpunkan oleh Syekh Sulaiman Kurdi dalam Hawashi Madaniyah. Nampak? Yang mana yang diambil secara rikah oleh tuan kitab kita. Tengok dia katakan ya, wa yantahi as-safaru bi'audihi ila waqanihi
akan terputus musafir dengan kembalinya seorang kepada negerinya. Tadi pecah dua kan. Ni dia sebut ikah ni. Wa in kana marran bihi, walaupun orang tu lalu sahaja. Orang tu lalu saja. Contoh apa? Kampung ni tu tempat negeri Mustautin ni, dalam dia keluar tiba-tiba nak kena balik, nak patok, katakanlah nak pergi ke Besu. Siapa ke Setiu, patah balik dak jadi yang Besu, suruh kena pergi ke Kemamang pula. Lalu pula kau ni. Lalu kampung dia putus di situ. Start balik lepas keluar. Nampak tak? Jadi walaupun dia lalu sahaja. Okey. Au ila mawdi'in akhara, ataupun dia kembali, dia sampai au ila mawdi'in akhar, ay wa yantahi safaruhu bi'audihi ila mawdi'in akhar. Putus musafir dengan kembalinya dia ke tempat lain, wa nawa iqamatahu bihi, dan dia niatkan nak menetap di tempat tu. Ni bukan balik kampung dia ni. Macam tadi lah, macam pelajar nak duduk di asrama dia satu sem dak, satu sampai cuti. Dia kembali ke tempat selain tempat Mustautin, dan dia nak iqamah, duduk iqamah situ secara mutlak. Mutlak ni maknanya tak tetap lama mana. Kalau sekejap tak apa, nak pergi sekejap aje, balik asrama berapa hari? 2 hari je, tak apa sebab dia tidak niat iqamah situ. Nak duduk 2 hari je, balik pula, tubik pula, tak apa. Au arba'ati, iqamata bihi mutlaqan au arba'ata ayyamin sihah, ataupun nak duduk tadi secara mutlak, tak tahu apa hari, secara mutlak je, umum je nak duduk. Yang kedua ni, ataupun dia niat nak duduk 4 hari penuh. Sihah ni makna cukup, tak masuk hari safar, tak masuk hari keluar. Aw alima anna irbahu la yanqadi fiha, ataupun dia tidak tahu, dia tidak mengetahui bahawa irbahu, hajatnya, la yanqadi fiha, tidak tidak kecapaian, tidak selesai padanya. Pada mana? Pada 4 hari. Okay. Dia tahu bahawa hajatnya tak boleh selesai dalam masa 4 hari. Dah selesai berapa hari? Selesai 6 hari contohnya. Selesai 6 hari. Jadi macam mana? Boleh jamak qasar tak? Tak boleh, sebab dia tahu bila selesai. Nampak? Dia tahu bila selesai dalam masa 10 hari. Maka tak boleh juga lah. Tak boleh juga. Sebab apa? Sebab dia telah berniat nak duduk tempat itu 4 hari penuh dan lebih. Okey, kemudian thumma in kana yarju husulahu kulla waqtin. Kemudian masalah tadi ni, hajatnya tidak tertunai dalam masa 4 hari. Kemudian kalau dia diharapkan tertunai hajat setiap masa. Tak tahu bila ni selesai. Boleh jadi esok kot, boleh jadi lusa kot. Diharap semua tiap-tiap hari. Qasara 18 yauman. Boleh dia qasar 18 hari. Ni. Nampak? Jadi itulah masalah berkaitan situasi ataupun bilakah seseorang itu putus musafirnya. Nampak je lah. Okey. Ingat molek dan topik molek lah tu, supaya lepas ni kalau orang tanya pun kita boleh jawab dan kita pun faham situasi kita. Jangan serupa tu. Masalah orang nak pergi tempat tu, dia tahu dah duduk lama mana, lain masalah dengan orang tu tak tahu duduk lama mana. 18 hari pun ada masalah yang khusus. Bukan maknanya boleh dalam nak duduk ni lama ni 18 hari. Tak, 18 hari ni masalah yang khusus. Mana sandaran? Sandaran adalah daripada dalil perbuatan Nabi apabila Nabi SAW pergi ke Mekah dalam Hajjatul Wada. Jadi benda itu sandarannya ada
dalam kitab-kitab yang lebih besar ulama bicara. Jadi kita tak sebut payah panjang Okey. Kemudian kata musannif wa syurita li qasrin niyyatu qasrin fi taharrumin wa adamu iqtida'in walau lahzatan bimutimmin walau musafiran wa taharruzun an munafiha dawaman wa dawamu safarihi fi jami'i salatihi. Disyaratkan bagi qasar niat qasar pada taharrum, pada takbiratul ihram, dan tidak mengikut walau 1 detik dengan orang yang sembahyang tamam, orang sembahyang penuh 4 rakaat, walaupun dia musafir, dan berterusan menjaga dari perkara yang menafikan niat itu, dan berterusan safarnya pada semua sembahyangnya. Okey, sekarang ni penting kau ni. Nak qasar ada syarat dia. Apa dia? Wa syurita li qasrin, disyaratkan untuk qasar, untuk sembahyang qasar 2 rakaat ni, niyatu qasrin fi taharrumin, kena niat qasar masa takbiratul ihram. Tak boleh dalam tengah sembahyang dah aku musafir, baik buat sembahyang dulu rakaat pertama. Rakaat pertama. Nampak tak? Baik aku sembahyang dulu. Lepas tu gimana? Boleh tak? Tengah-tengah sembahyang kata nak qasar, baru takbiratul ihram, lepas takbir masa baca Fatihah niat. Boleh tak? Tak boleh. Tidak boleh. Dia okey. Dia mestilah niat qasar. Mesti niat qasar pada takbiratul ihram. Niat qasar pada takbiratul ihram. Faham? Kalau dia syok tengah-tengah sembahyang, tadi kita takbir tu masa niat tu niat qasar ke tamam? Niat qasar ke tamam? Mari syok ni. Nampak kan ni? Jawabnya tak boleh, kena tamam juga, kena sembahyang penuh juga. Kena sembahyang penuh juga. Sebab apa? Kerana asal sembahyang itu ialah dengan tamam. Jadi syok dan pada niat ini menyebabkan tak boleh kita ambil rukhsah dan kena kembali kepada asal, iaitu sembahyang tamam. Jadi yang penting itu nak tahunya, kalau kita nak sembahyang qasar kan kena niat masa takbiratul ihram. Kemudian dia kata wa adamu iqtida'in walau lahzatan, dan tidak mengikut walaupun 1 lahzah, 1 detik, bimutimmin dengan orang yang sembahyang tamam. Ni kalau nak qasar lah ni. Kalau nak qasar, kita tak boleh ikut dengan tok imam yang sembahyang tamam. Bukan kita tak sah ikut. Faham? Kalau kita nak sembahyang qasar, tak boleh ikutlah tok imam sembahyang tamam. Tok imam sembahyang 4 rakaat, ataupun sembahyang yang tamam, yang tak, bukan qasar. Nampak? Tok imam sembahyang isyak, kita nak qasar isyak. Jadi tok imam rakaat ketiga dah bangun pada tahiyat awal. Bangun daripada tahiyat awal, tok imam rakaat ketiga, kita pun pergi Allahu Akbar, takbiratul ihram, niat nak sembahyang qasar dah, ikut tok imam. Boleh tak? Tok imam 2 je, kita pun 2 tak? Boleh ke tak? Kan ni ke Zul? Ke berlaku gini? Dia berlaku ni, memang berlaku lah banyak. Boleh? Tok imam rakaat ketiga. Kalau tok imam rakaat keempat memang tak boleh, kalau kita ikut dah. Rakaat keempat, dia duduk tahiyat awal, kita tak boleh salah sebab kita ikut tok imam. Tok imam rakaat ketiga, kita baru masuk takbir, nak sembahyang isyak qasar, tok imam yang tamam. Boleh tak? Boleh? Tengok dia kata tadi. Ni tak ada kitab. Tak boleh walaupun selahzah, walaupun sekejap ikut dia. Tok imam tahiyat akhir dah.
Kita Allahu Akbar nak semayang isyak qasar 2 rakaat, tok imam yang benar. Kita tok imam sajid, tok imam orang mungkin ni lah. Dia semayang penuh solli fardhu isyak 4 rakaat imam. Kita semayang qasar isyak 2 rakaat. Tahiyat akhir dah. Hak ni ramai awak ni. Tahiyat akhir dah tak apa lah. Kita bangun awak 2 je lah. Dah tok imam tahiyat akhir dah. Ha, ni kena faham molek ni. Tak boleh ada muqtidain walau lahzatan. Tak boleh kita ikut walaupun sekejap kita ikut bimutimmin dengan orang sembahyang tamam. Tak boleh ikut. Tak boleh ikut maksud apa? Tak boleh qasar. Nak ikut boleh tapi kita sembahyang 4 juga. Bukan makna jangan ikut. Nak ikut boleh tapi tak boleh buat qasar. Kalau nak qasar, tok imam mesti qasar juga. Okey. Tok imam semayang sunat. Sunat hajat. Arahan supaya semayang hajat COVID. Nampak tak? Kita pun mari ikut tok imam. Tok imam tu bukan tok imam, tak kira siapa-siapa, kawan kita ke orang lain ke, semayang sunat. Dia semayang sunat 2 rakaat. Kita nak ikut, kita nak semayang isyak qasar 2 rakaat ikut dia. Boleh ke tak? Tak boleh? Mana? Dua rakaat tak? Dah ada 2 tak? Boleh tak? Boleh tak? Boleh? Boleh tak? Sebab imam yang sunat 2, kita 2. Jawabnya tak boleh juga. Sebab apa? Dah 2 kan? Bukan masalah 2 masalah tamam ke qasar. Faham tak? Salah lain. Tok imam maya subuh. Kita tinggal isyak, kita musafir. Kita nak semayang isyak ikut tok imam semayang subuh 2 rakaat. Kita nak semayang isyak qada 2 rakaat. Tak kira kita qada tok imam qada kira lah. Tok imam semayang subuh 2 rakaat. Kita nak semayang isyak qasar 2 rakaat. Boleh tak? Jadi semayang sunat dia bukan qasar. Dia tu 2 dah semayang sunat. Semayang subuh bukan qasar. Jadi kalau kita ikut tok imam mayang sunat pun, tok imam mayang subuh pun, tok imam mayang garib pun, kerana 2 tu memang semayang penuh dia. 2 tu penuh dia. Tamam ni makna penuh lah. Subuh tu penuh dia tu. Kita hok main ke dia ni nak qasar tak boleh qasar belakang dia. Faham tak? Kita ikut boleh tapi tak boleh qasar. Kena semayang penuh 4 rakaat juga. Dah panjang lah. Buat jemaah sendiri. Kalau ni antara boleh kita buat jemaah sendirilah. Kita semayang berbeza dengan semayang tok imam boleh. Kita buat jemaah kita sendiri. Moleknya selesai daripada tok imam semayang, kita buat jemaah sendiri. Jemaah qasar saja. Nak ikut tok imam boleh. Kena semayang tamam. Boleh juga molek juga. Ada fadilat ikut tok imam. Atau kita nak jemaah kita semayang qasar pun boleh, tidak ada masalah. Faham? Jadi walaupun kita mari tahiyat akhir tok imam, kita ikut imam yang semayang tamam, kita kena tamam juga. Itu maksudnya. Tak boleh kita ikut walau satu lahzah dengan orang musafir. Ramai orang ni orang silap ni, ramai orang salah faham ni. Dah mana dalil? Orang ni sini tak ada orang tanya gitu sini kau. Setengah-setengah tepat. Mana dalil? Tak ada lah hadis. Baca habis dah hadis. Diriwayatkan orang tanya Ibnu Abbas. Orang tanya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Okey. Ma balul musafir yusalli raka'ataini idzan farada wa arba'an idza tamma bimuqimin. Orang tanya Ibnu Abbas. Wahai Ibnu Abbas, kenapa orang musafir dia semayang 2 rakaat kalau imam yang seorang dia semayang 2 rakaat. Tapi dia semayang 4 kalau ikut tok imam yang bermukim. Tok imam semayang penuh lah. Apa kata Ibnu Abbas? Qala tilka sunnah. Itu sunnah. Maksudnya apa? Walaupun perkataan ni mauquf ala Ibnu Abbas, Ibnu Abbas sebut, tapi jadi hukum rafa' kerana Ibnu Abbas kata itu dia sunnah. Itu perbuatan Nabi. Maknanya ada sanadar. Bukan saya saja.
Sebab ada juga orang ajar kata ada masalah ikut kita 2 rakaat, imam 2 rakaat, ikut je lah. Jangan main. Ni hukum agama ni, tak boleh main kira-kira sama-sama. Jelas bahawa apabila disebut dalam hadis, dalam kita kata asal tersebut, sunnah itu apa dia? Kalau ikut tok imam yang semayang mungkin, kita kena buat penuh. Tak boleh semayang 2 rakaat kosong. Okay? Walau musafiran, walaupun tok imam tu musafir, kawan kita sama musafir, dia jadi tok imam, dia tak mau kosong, kita nak kosong. Dia musafir ke musafir, dia tak kosong, tak boleh, kita kena penuh juga. Kalau dia semayang penuh, dah kita niat kosong dah, kita ingat ke kosong juga. Sebab dia mari satu kereta dengan kita. Dia mari satu kereta, tiba-tiba imam yang penuh. Ada juga orang yang masih duduk sedap mayang dulu. Tak ada. Tak jumpa. Kadang-kadang setengah orang tu orang lama ni duduk sedap. Semayang 2 duduk sedap. Dia nak mayang 4 juga. Nampak tak? Sebenarnya qasar ni dari segi afdal dan afdal tu, dari segi hukum, kalau lebih 3 mahalah tu afdal qasar. Kerana di sisi mazhab Hanafi, hukumnya wajib qasar bila musafir tu 3 mahalah dan lebih. Kerana norai khilaf tu, tapi dia tetap daripada rukhsah lah. Maknanya tak boleh nak payang penuh pun tak apa, tak masalah. Katakanlah tok imam tak boleh semayang qasar, nak semayang 4. Kita ingat ke tok imam nak semayang 2 sebab sekali musafir dengan kita. Kita pun niat qasar, tiba-tiba rakaat kedua lepas tahiyat awal dia bangun. Kita nak mana? Ikut saja. Dan niat kembali pada asal je lah, mana? Tambah je lah, tak ada masalah lah. Dah yang batal awak semula. Terus tambah je, cukupkan sahaja. Okay? Dia jadi sendiri, dia kembali asal. Wa taharruzun an munafiha dawaman, dan menjaga daripada perkara yang menafikan niat qasar. Menafikan niat qasar secara berterusan. Maknanya jangan ada dalam semayang qasar tu perkara yang menafikan niat qasar. Kita nak ikut tok imam penuh ke, kita nak cukupkan 4 ke, niat tamam ke. Kalau dalam tengah semayang kita berubah niat nak tamam, tak boleh qasar dah, kena tamam. Faham tak? Tengah-tengah semayang kita tak sedap rasa qasar sama. Nak tamam, kita ubah niat, maka kita kena tamam. Tak boleh lepas tu balik semula qasar, tak jadi. Jangan ada perkara, menjaga daripada perkara yang menafikan niat qasar. Okey? Ataupun taradud, nak qasar ke tamam, qasar ke tamam. Bila begitu kena semayang penuh. Kena semayang penuh. Wa dawamu safarihi fi jami'i salatihi, dan berterusan musafirnya pada keseluruhan semayang. Dalam seluruh semayang tu mesti dalam musafir itu berterusan sepanjang sembahyang. Apa maksud? Ini kalau masalah, kalau tengah musafir gerak. Tengah musafir gerak jalan, sampai sebelum habis semayang sampai kapur. Itu maksudnya dia kena berterusan musafir pada sepanjang semayang. Maknanya apa? Kalau tengah semayang dak musafir, macam mana dak musafir? Sampai kampung. Kalau orang zaman dulu belayar, tengah belayar semayang sampai kampung tepi laut. Tak, kapal tepi laut. Belayar, tengah semayang kapal sampai kampung. Dah habis semayang lagi. Tak boleh kosong, cukupkan 4 rakaat. Apa tak? Cukupkan 4 rakaat. Sama tak kereta api. Kereta api payah kok kalau katalah kereta api tu betul-betul mau dia. Betul-betul mau dia. Dia banyak dengan kereta api. Jadi maknanya sebelum sempat misalang sampai dah kampung. Maknanya tak cukup syarat. Dia kena semayang penuh. Kena tambah biar cukup 4 rakaat. Wali jami' taqdim. Ni masuk jamak taqdim dah minggu depan insya-Allah taala. Faham dah tu? Tak benda masalah panjang sikitlah, tapi biar kita faham tu. Okey, ada soalan? Dalam ni ada soalan, tak ada soalan. Ada kan? Tinggal lagi syarat jamak pula.
Syarat jamak. Ni qasar. Syarat jamak. Jamak takdim dan jamak takhir. Ya. Dia dia kena penuh. Kena penuhkan. Dia kena penuhkan. Ayo. Macam mana? Dah lalu lah. Dah lalu dah butuh lah. Dah lalu dah butuh lah. Kalau di mana jalan lain tak butuh lah. Sama juga kalau orang tu ada dua jalan. Jalan pendek dah sampai, dah cukup 2 malam. Jalan panjang lebuh raya cukup 2 malam. Dia ambil lebuh raya kerana ada sebab nak mudah ke apa, boleh. Boleh jamak kosong. Lagi? Mana? Hello untuk kosong. Kalau tak boleh, kalau saja-saja je lah. Saja-saja kerana nak dapat rukhsah tanpa sebab. Semata-mata nak rukhsah saja tak boleh. Tapi kalau ada, walaupun ada sebab yang lain yang munasabah boleh. Okay. Ada tu saja untuk minggu ni. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.